Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersempena dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal yang penuh barakah ini, insya-Allah sama-sama kita ingin membicarakan tentang Maulid, hari kelahiran baginda Nabi SAW, untuk memperingati lagi baginda Nabi SAW. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disayangi, yang dikasihi oleh baginda Nabi SAW, melebihi daripada diri baginda Nabi SAW. Kita sebagai umat baginda Nabi SAW yang sentiasa dicintainya, yang sentiasa diingatinya, sehingga kan akhir hayat baginda sendiri, baginda selalu menyebut ummati, 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 wahai umatku, umatku dan umatku. Dan kita betapa beruntungnya kita, alhamdulillah, dilahirkan dan hidup di zaman umat baginda Nabi SAW, akhir-akhir zaman ini kan, alhamdulillah. Baik, jadi bagi yang menyambut hari kelahiran baginda Nabi, yang seperti mana kita tahu 12 Rabiul Awal tahun Gajah, iaitu hari kelahiran baginda Nabi SAW. Dan sesiapa yang menyambut hari tersebut, insya-Allah Nabi SAW sangat menghargai dan memperolehi pahala kerana kita suka menyambut dengan kedatangan hari yang dilahir padanya seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, iblis kan syaitan ni, iblis ni dia berteriak, dia memekik-mekik pada 4 tempat. Tempat yang pertama, ketika iblis ini dikeluarkan daripada syurga. Yang kedua, ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, iblis juga memekik dan berteriak ketika surah Al-Fatihah diturunkan. Dan yang keempat, iblis juga menangis dan berteriak, memekik-mekik ketika baginda Nabi SAW dilahirkan. Jadi makhluk yang terkeji, makhluk yang dihina, iaitu iblis, menangis dengan kedatangan baginda Nabi SAW. Dan sepatutnya kita sebagai umat Islam berseronok dan bersuka dengan kelahiran baginda Nabi SAW. Dan patut pun bagi kita untuk memperingati hari kelahiran baginda Nabi SAW. Ada satu kata-kata daripada Imam Al-Qastallani. Imam Al-Qastallani dia seorang pakar hadis, seorang pakar dalam ilmu fiqh dan juga pakar dalam ilmu sejarah. Beliau mengatakan dalam satu kitab beliau, aku melihat selama 800 tahun yang lalu, maksudnya 800 tahun tu ketika mana di zaman Imam Al-Qastallani lah kan, dia kata aku dah melihat selama aku hidup ni kan, 800 tahun ni, umat baginda Nabi SAW sentiasa menyambut Maulid Nabi SAW dengan membacakan burdah, baca salawat, beri orang makan ketika hari tersebut, merayakan hari kelahiran baginda Nabi SAW. Dan mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, berittifaq bahawa boleh kita menyambut hari Maulid Nabi SAW. Dan tak perlu pun kita nak perbahaskan lagi tentang hukum menyambut hari kelahiran baginda Nabi SAW, kerana itu sudah tentulah tiada masalah dan sangat digalakkan kan. Contoh macam hari birthday kita kan, hari lahir kita pun kita sambut, kita beli makanan, kita buat kenduri dekat family kita, kita buat kek kan, sambut hari lahir kita. Apatah lagi ini hari lahir kekasih Nabi, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi yang kita cintai dan sayangi, baginda Nabi SAW. Apatah lagi, lebih-lebih lagi dianjurkan dan dibolehkan untuk kita menyambut hari lahir baginda Nabi SAW. Baik, jadi seperti yang kita tahu, kelahiran baginda Nabi pada 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal.
12 Rabiul Awal 3 tahun yang lalu lah, maksudnya 1443 tahun yang lalu. Jadi kalau kita nak buat kira-kiraan tu kan, Nabi SAW pada ketika Nabi berhijrah, Nabi berumur 53 tahun, dan umur Nabi ketika Nabi berhijrah tu 53 tahun. Jadi kita campurlah 1443 tambah dengan 53 tahun. Nanti kita akan dapat yang berapa bilangan yang telah lalu yang Nabi dilahirkan. Maksudnya dengan zaman kita ni berapa tempoh lama dia tu. Jadi Nabi SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Semenjak baginda Nabi SAW lahir sehingga sekarang kan, sehingga sekarang ni rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa diturunkan kepada kita sebagai umat baginda Nabi SAW berdasarkan dan berdalilkan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala firman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan memberi rahmat kepada sekalian alam, alamin, sekalian alam. Jadi Nabi SAW pembawa rahmat ke dunia ini, rahmat bagi kita. Jadi Nabi SAW sebelum dilahirkan lagi, ataupun kita sebelum menjadi Rasul lagi, sudah memberi rahmat kepada alam dan juga memberi rahmat kepada orang yang di sekeliling beliau, di sekeliling baginda Nabi SAW. Contohnya banyak. Nabi SAW sebelum menjadi Rasul sudah memberi rahmat kepada ibu susuan baginda Nabi SAW yang bernama Halimatus Sa'diyah kan. Ketika mana Ummuna Aminah, Sayyidatina Aminah melahirkan baginda Nabi, selalunya kebiasaan orang Arab ni dia mengambil ibu susuan. Maksudnya kalau yang baby lahir tu nanti adalah wanita-wanita daripada pendesaan desa datang ke kota Mekah untuk mencari anak mana yang baru lahir. Nanti diorang akan ambil dan bawa balik ke kampung halaman mereka untuk dijadikan sebagai anak susuan. Jadi Halimatus Sa'diyah dia pergi cari anak susuan, anak mana yang dia nak jadikan sebagai anak susuan dia, upah lah, macam mengambil upah gitu. Jadi dia berjumpa dengan baginda Nabi SAW, berjumpa dengan Sayyidah Aminah. Lalu diambilnya Nabi SAW, dibawa balik ke Banu Sa'ad. Banu Sa'ad di satu pendesaan, ada sedikit cerita di mana Halimatus Sa'diyah ketika mana dia on the way kan, on the way pergi ke Mekah tu, dia naik satu himar yang dinaiki dia ni sangat lemah. Maksudnya dah tua kan, dah lemah lah, letih. Tapi bila mana Nabi SAW ambil di Mekah kan, lepas tu on the way nak balik ke tempat mereka, ke kampung Halimatus Sa'diyah tadi, keldai yang tadinya datang dalam keadaan yang lemah, masa on the way balik tu jadi kuat. Rahmat yang dapat pada keluarga Halimatus Sa'diyah banyak. Antaranya lagi ketika mana Nabi SAW dibawa kembali, ketika tu kemarau yang sangat dahsyat. Kemarau ni kita kata kemarau yang memang unta ke kambing ke kering, tak ada susu. Dan di perkampungan yang Halimatus Sa'diyah duduk ni tadi, depa ada banyak kebun lah, kebun-kebun di situ pun tak ada buah, jadi macam tak subur. Kemarau kan, kita kata kemarau tak cukup air. Jadi ketika mana Nabi SAW dibawa kembali ke kampung tadi, Halimatus Sa'diyah punya kebun kan, daripada kebun depa ni jadi subur tiba-tiba. Itu keberkatan. Dan memang Halimatus Sa'diyah mengaku bahawa yang baby yang dibawa balik ni Masya Allah penuh keberkatan. Memang datangnya daripada bayi yang dibawa balik tadi, yang menjadi anak susuan beliau. Jadi bila dah dibawa balik ke pendesaan tadi, kampung Halimatus Sa'diyah tadi kan, kebunnya jadi subur. Susu yang asalnya kering kontang daripada kambing dan juga unta pun tiba-tiba jadi banyak, boleh perah, boleh minum daripada susu tadi tu kan, susu unta dan kambing. Di situ membawa maksud bahawa Nabi SAW memberi rahmat kepada sekalian alam, memberi rahmat kepada orang yang sekelilingnya. Bahkan sebelum Nabi SAW mengangkat menjadi Rasul, banyak kisah-kisah yang kita sebutkan yang tu dengan irhas. Irhas ni maksudnya dia macam mukjizat juga lebih kurang.
tapi dia datang sebelum Nabi menjadi Rasul. Itu kita sebut dengan irhas. Kalau benda-benda yang pelik-pelik, yang keluar daripada adat kebiasaan, terjadi selepas baginda menjadi Rasul, itu kita namakan dengan mukjizat. Jadi mukjizat, banyak mukjizat Nabi kan, antaranya Al-Quran, mukjizat terbelahnya bulan, mukjizat terkeluarnya air daripada jari jemari Nabi, banyak. Itu setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, kita sebut dia dengan mukjizat. Adapun perkara-perkara yang berkaitan dengan khariqul adah, benda yang keluar daripada adat, terjadi sebelum Nabi lahir, itu dinamakan dengan irhas. Dan ternyata itu semua adalah rahmah yang Nabi datang kepada seluruh alam. Jadi ada lagi kisah-kisah lain, antaranya juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi rahmat kepada ibu dan ayahnya. Sedangkan kita lihat kepada secara logik akal kan, Nabi SAW datang memberi rahmat kepada sekalian alam, memberi keberkatan juga kepada kehidupan Halimatus Sa'diyah, kepada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Rahmah Nabi SAW hadir tu dengan rahmah. Apatah lagi dengan ibu yang mengandungkan baginda Nabi SAW. Ini terlebih-lebih lagi Allah SWT memuliakan Ummuna Sayyidah Aminah, dan juga ayah kepada baginda Nabi SAW, Abdullah. Jadi bila ada yang mengatakan bahawa ibu dan ayah Nabi di dalam neraka, walaiyazubillah, itu sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan banyak juga Darul Ifta Mesir pun sendiri mengatakan bahawa ayah dan ibu Nabi itu tidak berada di dalam neraka, dengan berdasarkan banyaklah dalil. Antaranya dalil ayat yang kita sebut tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi sebagai rahmat kepada sekalian alam. Jadi lebih-lebih lagi kepada insan yang mengandung, melahirkan Nabi, itu lebih-lebih lagi mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rahmat. Kerana ada dalam satu kisah ketika mana Nabi SAW dilahirkan, Sayyidah Aminah tak merasakan kesakitan sedikit pun. Tak rasa sakit ketika Nabi lahir. Rahmah, kasih sayang kepada ibunya yang melahirkan. Jadi ada sesetengah kumpulan yang mengatakan ayah dan ibu Nabi itu di dalam neraka berdasarkan hadis yang satu. Mungkin ada hadis yang mengatakan macam tu, tapi itu ada tafsiran yang lain, yang ulama membahaskan ini yang dimaksudkannya yang lain, bukan bapakku, tapi adalah yang dimaksudkan adalah bapa saudaraku. Itu cerita panjang. Jadi ittifaq ulama bersepakat ibu dan ayah Nabi itu termasuk daripada ahlu fatrah. Ahlu fatrah ni sekumpulan manusia yang mana sebelum datangnya Islam, dia ada ahlu fatrah, tempoh yang mana tidak diutuskan ketika tu Rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak diutuskan Rasul. Jadi depa tu akidah depa, tempat depa di mana di akhirat itu semuanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sahaja yang maha mengetahui sebelum datangnya agama Islam. Baik, jadi kita lihat, jadi Nabi SAW memberi rahmat kepada seluruh alam. Kita lihat banyak antaranya kisah-kisah yang mana Nabi SAW, kisah Nabi dengan pelepah tamar kan, kisah Nabi dengan pokok tamar yang sudah dipotong, kita kata macam kayu lah, yang mana Nabi duduk di situ selalu ketika khutbah, ketika nak dipindah, si bonggol kayu tadi tu menangis, untuk dia tak nak berpisah lah dengan Nabi kan. Jadi ada lagi kisah di mana Nabi SAW ketika mana Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, ketika umur Nabi 35 tahun, Nabi dah suka mengasingkan diri daripada penduduk kota Mekah. Sebab penduduk kota Mekah ni mereka hidup zaman jahiliah, macam tu dah panggil mereka tu. Mereka ialah menyembah berhala, berzina, riba, rasuah, buat benda yang tak elok, minum arak semua. Jadi Nabi rasa macam
tak sedap hati, dia rasa macam ini bukanlah yang aku suka kan. Jadi Nabi pun bawa diri menyendiri dan berkhalwah, kita kata berkhalwah, beruzlah di bukit Nur, Jabal Nur. Dan Jabal Nur tu siapa yang pernah pergi Mekah mungkin pernah daki dah lah, Gua Hira. Di atas Jabal Nur terdapat satu gua tu dinamakan dengan Gua Hira, dan di situlah Nabi SAW beruzlah, bermunajat kepada Allah, mencari siapa Tuhan kan, mencari siapa yang menciptakan alam ni, siapa yang menciptakan alam ni. Nabi mencari di situ sebab Nabi tak suka dengan kehidupan jahiliah yang ada di kota Mekah. Nabi mengasingkan diri. Dan ini kisah yang di mana sebelum Nabi menjadi Rasul, ketika mana Nabi mendaki gunung ataupun kita kata Jabal Nur tadi, Nabi mendengar suara batu-batu dan juga tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok memberi salam kepada baginda Nabi SAW. Sedangkan ketika itu Nabi belum lagi menjadi Rasul, belum diangkat menjadi Rasul ketika tu. Dan setelah mana Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi kata baginda Nabi SAW masih mengingati mana batu-batu yang memberi salam kepadanya dan pokok-pokok yang memberi salam kepada baginda Nabi SAW. Rahmatan lil alamin, rahmah bagi sekalian alam. Jadi masa Nabi umur 35 tahun, Nabi dah start dah lah beruzlah di Gua Hira. Sehinggalah Nabi berumur 40 tahun, Malaikat Jibril datang kepada Nabi, memeluk daripada belakang, memeluk Nabi, dan turunlah ketika tu wahyu yang pertama yang kita sebut awal surah Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu permulaan wahyu yang diturunkan 5 ayat daripada Quran, 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Itu wahyu yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi SAW, dan Nabi diangkat menjadi Rasul ketika baginda berumur 40 tahun. Dan tadi sedikit selingan kita terlepas, baginda Nabi SAW selepas mana baginda ini, sedikit kehidupan baginda, sirah. Kita perbanyakkan baca sirah sebenarnya, untuk masa yang sangat singkat ini tak sempat kita nak bahaskan sirah baginda daripada awal kehidupan, kelahiran sehingga wafat. Jadi kita ambil sedikit lah selingan di situ. Nabi SAW selepas dijaga oleh ibu susuannya sampai umur dalam 4 ke 5 tahun macam tu, Nabi kembali ke Siti Aminah, Sayyidah Aminah, dan bersama ibundanya sehingga umur 6 tahun. Dan Sayyidah Aminah wafat setelahnya. Kemudian dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Setelah Nabi berumur 8 tahun, Abdul Muttalib meninggal dunia, lalu dijaga oleh Abu Talib. Abu Talib ni pak menakan lah, dia kata pak menakan. Pak menakan Nabi ada ramai, ada Abu Talib, ada Abu Lahab, ada Hamzah. Jadi yang menjaga Nabi SAW adalah Abu Talib. Dan Abdul Muttalib, tok wan Nabi ni, dikenali sebagai orang yang ternama lah di kota Mekah. Orang, kita kata orang yang hebat-hebat, orang yang disegani. Jadi keluarga Nabi pun sama begitu, disegani oleh penduduk Mekah. Dan Nabi SAW, kehidupan Nabi setelah Nabi duduk dengan Abu Talib, setelah wafatnya datuk Nabi, kan berpindah hak penjagaan tu ke Abu Talib. Nabi SAW sudah mula mengambil upah dalam menjaga kambing, yara'al ghanam. Nabi SAW seorang pengembala kambing ketika beliau masih muda, ketika dalam umur berapa tahun, kalau ada dalam sirah tu menyebut dalam 8 tahun macam tu, Nabi dah mengambil upah menjaga kambing, yara'al ghanam, menjaga kambing. Meningkat dewasa, Nabi SAW aktif dalam badan-badan kebajikan lah kan, kalau kita sebut sekarang ni macam NGO kebajikan macam tu. Nabi selalu suka bermuamalah dengan orang lain, dan Nabi SAW dikenali dengan Al-Amin. Amin ni maksudnya yang amanah. Amanah ni memang dah dikenali seorang yang beramanah, amanah yang menepati janji kan. Orang Quraisy sendiri pun mengakui benda tu. Jadi Nabi SAW diberi
kita kata diberi harapan lah kan, diberi harapan sehinggalah meningkat Nabi SAW ke dewasa remaja. Lalu Nabi SAW menceburi bidang perniagaan sehinggalah dikenali oleh Sayyidah Khadijah, lalu berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Dan itulah seterusnya kehidupan Nabi sehinggalah Nabi diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Ketika baginda Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, kaum Quraisy kan, Quraisy Mekah, mereka kan kafir kan, kafir. Mereka tak suka dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, tak suka. Mereka tak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Lalu mereka pun pergilah berjumpa dengan Abu Talib. Mereka jumpa dengan Abu Talib. Mereka antara orang yang menentang kuat dakwah Nabi adalah Abu Lahab, pak menakan Nabi sendiri. Ya, pak menakan Nabi sendiri pun sangat menentang apa yang Nabi bawa. Jadi Abu Lahab kan kita kata tadi, orang Quraisy, pembesar Quraisy, depa pergi jumpa dengan Abu Talib. Depa kata, wahai Abu Talib, boleh tak bagi tahu anak saudara kamu ni supaya berhenti daripada menyebarkan agama baru yang dia bawa ni. Itu depa punya kali pertama depa jumpa dengan Abu Talib. Lepas tu Abu Talib pun macam okey lagi, biarkan lagi. Kali kedua depa pergi jumpa lagi Abu Talib. Depa pergi jumpa kali kedua, depa kata, ni kami tak main-main dah kali ni. Kami betul-betul tegas. Wahai Abu Talib, bagi tahu anak menakan kamu tu supaya hentikan dakwah yang yang dia bawa. Kalau tidak, kami akan buat sesuatu yang kita kata sesuatu yang lebih keras lah maksudnya. Itu dia punya ancaman kepada baginda Nabi SAW. Lalu Abu Talib pun berjumpa dengan Nabi SAW. Dia katanya, wahai anak saudaraku, demi nyawamu aku mencadangkan engkau supaya meninggalkan dakwah yang kau bawa ni. Maksudnya dia tak bagilah Nabi teruskan dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Lalu ketika mana Nabi SAW mendengar apa yang Abu Talib kata tu, Nabi pun jadi macam sedih, bergetak badan Nabi ketika tu, ketika mana Abu Talib bagi tahu macam tu. Kenapa? Kerana Nabi sedih. Sebab Abu Talib antara pak menakan yang memang rapat dengan Nabi, dan pada mulanya dia macam menyokong dakwah Nabi macam tu kan. Dia tidak menolak lah kan, dia tak menolak secara keras-kerasan, dan dia tak masuk Islam pun kan. Cumanya dia tidak menentang macam Abu Lahab lah. Jadi bila Nabi dengar Abu Talib kata macam tu, Nabi pun terasa macam sedih kan. Dia dah anggap Abu Talib tu macam ayah dia sendiri kan. Jadi Nabi bagi tahu, ini kita renungkan apa yang Nabi jawab kepada bapa saudaranya. Wahai bapa saudaraku, seandainya mereka orang Quraisy, pembesar Quraisy ini menghadiahkan aku matahari di tangan kiri dan menghadiahkan aku bulan di tangan kanan supaya aku meninggalkan urusan dakwahku ini, sekali-kali tidak, aku tidak akan meninggalkan risalah dan dakwah yang aku bawa ini. Sehinggalah Allah akan menyebarkan agama Islam itu atau aku meninggal dunia. Itu kata-kata Nabi kepada Abu Talib. Jadi Nabi memang menegaskan bahawa beliau tidak akan meninggalkan dakwah risalah yang dibawa oleh baginda. Nabi SAW adalah utusan daripada Allah SWT, utusan akhir zaman yang membawa agama Islam, yang mentauhidkan Allah SWT. Sama sekali baginda tidak akan meninggalkan dakwah tersebut walau apa sekalipun ancaman. Jadi di sini kita boleh fahami ayat yang Nabi sebutkan, kita hayati dan kita sematkan di dalam hati kita. Walau apa pun yang terjadi, kita teruskan berdakwah, teruskan mengajak orang membuat kebaikan, terus mengajak orang mencintai agama Allah, mencintai baginda Nabi SAW, insan yang agung, insan yang mulia, insan yang mengajarkan kita erti kehidupan ini, yang menunjukkan kita jalan ke syurga, yang mengenalkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
Moga selepas ini, start daripada hari ini, sekarang ni, kita memperbanyakkan mengingati Allah dan mengingati Rasulnya, berselawat kepada baginda Nabi SAW, paling kurang pun sehari 100 kali. Itu paling sedikit, sehari 100 kali. Dan paling pendek sirah salawat pun boleh kita amalkan, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Itu paling pendek, ya. Kita gabungkan salli dengan wasallim. Kalau salla wasallam lah. Kalau salli wasallim, gabungkan dengan sallim. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wallahu alam. Saya rasa cukup sekadar ini dulu untuk perkongsian kita pada hari ini. Minta maaf andai terdengar suara hujan kerana hari ini hujan. Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'an. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.